Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan cikgu? Okay. Suara cikgu putus-putus ataupun jelas? Jelas. Okey, terima kasih Aida. Okey, cikgu harap bersama kamu ada alat tulis lah. Ada alat tulis, kalau ada buku teks, kalau ada buku latihan maths, keluarkan buku latihan maths supaya kamu boleh mencatat. Okey, jika ada buku teks, boleh tengok di muka surat 276. Ada orang panggil cikgu ke? Cikgu dengar macam ada orang panggil. Kalau cikgu tak kuat, bagi tahu Okey. So hari ni kita akan belajar tentang kebarangkalian mudah. Selalu kan kalau kita cakap barangkali budak ni contoh kan, maksudnya kita sedang meramal macam apa yang akan berlaku macam tu kan. So itu adalah tentang kebarangkalian. Okey. Kita tengok dulu, cikgu nak minta Aida, boleh tak Aida tolong baca? Ni dalam box ni. Nampak tak? Nampak. Kejap cikgu. Okey, sekejap. Nak besarkan ke? Aida boleh besarkan kan? Tak. Saya ada buku teks. Oh ada, okey. Muka surat 276. Yang dalam box pasukan merah jambu tu. Merah jambu. Muka surat 276. Bawah kebarangkalian mudah. Kan ada dalam box warna kuning tu. Sebelah orang main netball tu. Baca yang tu Haa. Pasukan merah jambu menentang pasukan biru tu kan? Betul. Pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jaring. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu melakukan 12 jaringan daripada 18 percubaan. Pasukan biru melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Apakah nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan untuk pasukan merah jambu dan pasukan biru? Pada pendapat anda, pasukan manakah yang akan memenangi pertandingan tersebut? Ini adalah cara juga macam mana kalau biasanya peramal-peramal sukan untuk meramal pasukan manakah yang akan menang untuk satu-satu perlawanan. Jadi sebagai contoh dalam kes ini, pasukan merah jambu dia melakukan 12 daripada 18 percubaan, dia dapat 12. So 12 per 18 berapa persen ni? Siapa ada pegang kalkulator? Okey. Keluarkan kalkulator. Siapa yang ada kalkulator, bawa keluar kalkulator. Berapa? Berapa? 66. 6% ya? 66. Okey, good. Okey, 66 bagus. Okey, kalau pasukan biru ni, pasukan biru di 18 daripada 30. Berapa persen ni? 60. Jadi, nampak tak? 60. So kita nampak, walaupun kita nampak pasukan merah jambu tu dia buat 12 jaringan je. Tapi daripada 12 tu, dia dia punya percentage untuk dapat skor ialah 66% berbanding dengan pasukan biru. So daripada sini, kita boleh nampak dah, kita boleh agak dah. Agak-agak pasukan mana yang boleh menang? Merah ke biru? Merah jambu. Merah jambu. Betul lah. Merah jambu kan, yang 60% ni biru kan. So merah jambu dah kita rasa, kita boleh ramalkan bahawa merah jambu tu boleh menang. So dekat sini, inilah nak cerita untuk tahu topik ini tentang kebarangkalian mudah. Okay. Kita tengok. Okay, ini pun dekat sana dia cerita lah. Dia cerita dalam page ni, dia cerita tentang siapa yang mula-mula menghasilkan format untuk kebarangkalian ni. Okay. Macam ni kan, macam cikgu cakap tadi. Cuba tengok maslahat bab ini. Okay.
kata kat sini, ahli ekonomi menggunakan ilmu kebarangkalian dalam meramalkan kenaikan atau penurunan nilai saham bergantung pada keadaan ekonomi semasa dan faktor politik sesebuah negara. Macam contohnya macam sekarang kan. Macam mana ahli ekonomi boleh dia boleh predict, dia boleh ramalkan tahun depan kita akan meningkat, kita punya ekonomi negara akan meningkat. Kenapa? Macam mana? Dia akan tengok pada trend. Dia akan tengok pada trend-trend. Dia akan tengok pada pola-pola keluar masuk duit dalam negara. Okay. Contohnya yang ketiga ni, ahli meteorologi menggunakan ilmu kebarangkalian dalam meramal perubahan cuaca dan angin untuk keesokan harinya dan hari-hari mendatang. Macam sebelum ni, kalau kita tengok berita, dia ada kata, okay, ramalan kaji cuaca. Macam ni dia boleh ramal. Dia tengok pada keadaan angin, dia tengok pada awan. So macam kalau angin tu laju, awan tu akan bergerak laju beralih ke tempat lain. So itu adalah tentang kebarangkalian. Kemudian kalau ahli perniagaan juga menggunakan ilmu kebarangkalian dalam mengkaji statistik keuntungan perniagaan mereka dan meramalkan keuntungan yang bakal dan yang ingin diperolehkan. Macam katalah depan mata cikgu ni nanti anak-anak murid cikgu ada nak jadi perniagaan. So bila nak jadi perniagaan, kita tak boleh lah tunggu je. So kita nak tahu untung tu bulan depan nak untung macam mana. Bulan satu lagi nak untung banyak mana. So bila kita tahu kita nak untung macam mana, kita tahu usaha kita macam mana. So itulah tentang kebarangkalian. Okay. So kita akan masuk topik ini. Tadi mukadimah je. Okay. Sekarang cikgu nak kamu cuba tengok di aktiviti kreatif ini. Muka surat berapa Taida? Cikgu tak nampak muka surat ni. 278. 278. Okay, thank you. Tengok pada aktiviti kreatif ni. Dia kata, langkah yang pertama, pertimbangkan situasi berikut. Ada 3 situasi yang diberikan. Yang pertama, cuaca esok diramalkan hujan. Satu pernyataan je. Cuaca esok diramalkan hujan. So dekat sini, cikgu nak tanya, cuaca esok diramalkan hujan. Adakah ia satu peristiwa yang mungkin berlaku, pasti berlaku, ataupun mustahil berlaku? Cikgu nak tanya. Mungkin. Pandai. So ramalan ini adalah mungkin berlaku. Okay. Seterusnya. Pilih seorang murid perempuan daripada pasukan Pandu Puteri untuk permainan bola jaring. Dia kata seorang murid perempuan daripada pasukan Pandu Puteri. Adakah ia mungkin, pasti ataupun mustahil? Mustahil. Kenapa mustahil? Seorang murid perempuan daripada pasukan Pandu Puteri. Pandu Puteri ada perempuan ke ada lelaki? Perempuan. Pandu Puteri semuanya perempuan kan. So bila dia kata pilih seorang murid perempuan. Jadi sukar ke untuk mencari murid perempuan? Dia pastilah, bukan mungkin dan tidak. Dekat sini bukanlah dia kata bukannya untuk mewakili permainan, tak. Dia kata untuk main je. Yang ni kamu jangan jangan hiraukan ayat yang ini. Dia kata pilih seorang murid perempuan daripada pasukan Pandu Puteri untuk permainan bola jaring. Permainan bola jaring untuk permainan bola perempuan kan? Betul tak? Betul. Lepas tu dalam Pandu Puteri semuanya perempuan, betul tak? Betul. Jadi untuk B ini pasti berlaku. Pasti itu maksudnya boleh, kita boleh pilih daripada satu pasukan yang ramai-ramai itu, kita boleh ambil seorang. Sebab satu pasukan tu semuanya perempuan. Itulah maksudnya.
Melainkan kalau dia kata pilih seorang murid lelaki daripada pasukan pandu puteri untuk bermain bola jaring. Dah lah bola jaring tu untuk permainan perempuan. Lepas tu nak cari lelaki dalam pandu puteri pula. Itu barulah kita kata mustahil. Okey, tengok C. Kemungkinan, dia kata kemungkinan sebiji guli berwarna hitam diambil dari kotak yang mengandungi 3 biji guli biru dan 7 biji guli merah. Dia kata dalam kotak tu ada 3 biru, 7 merah. Boleh ke kita nak ambil sebiji hitam? Tak. So ini adalah Mustahil. mungkin pasti mustahil. Mustahil. Itulah maksudnya kebarangkalian. Pandai. So itulah kebarangkalian. Jadi kebarangkalian tu apa? Dekat sini kita boleh nampaklah. Maksud kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Ukuran. Kita nak tengok macam tadi kan 60% dia boleh menang. 66% dia boleh menang. Itu maksudnya kita mengukur kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. So kita dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratus. Tadi kita daripada pecahan kan kita buat 12/18. Lepas tu daripada 12/18 kita convert jadi peratus. So itulah kaedah kita menulis ataupun kita menulis cara untuk mengukur kebarangkalian. Okey, setakat ni faham ke tidak? Faham. Yes, alhamdulillah. Okey. Kita tengok 13.1. Okay, masih pada muka surat yang sama. Okay. Kita ada beberapa jenis kebarangkalian. So kali ini kita akan tengok kepada kebarangkalian eksperimen. Okay. So tengok dalam ayat ni kata, kita akan lihat perkaitan antara kekerapan berlakunya suatu peristiwa dengan bilangan. Dengan bilangan cubaan yang dilakukan. Macam tadilah macam orang main netball tadi. Kan, berapa kekerapan dia berlaku satu peristiwa, berapa kali dia menang, kita nak tengok berapa dia punya peratus kejayaan. Okay. Ya. Okay. Ini cikgu sekadar nak tunjuk contoh je lah kalau kamu tengok di muka surat 278 ni. Okay, mula-mula dia kata lambung duit shilling sebanyak 25 kali. Kata lambung sampai 25 kali. Okay, selepas setiap kali kita lambung tu kita tengok. Kita dapat angka ke kita dapat gambar kan? Dapat nombor 5 ataupun spesen tu ke ataupun dapat gambar kepala tu. So ulangi langkah 1 sebanyak 50 kali. Okay. Maksudnya kita lambung, tapi kali ini lambung 50 kali. Kali ketiga lambung 100 kali. Okay. So dekat sini kita akan tengok nisbah dia. Maksudnya angka keluar berapa kali, gambar keluar berapa kali. Itu maksudnya nisbah. Kat sini penting nak cerita tentang macam mana nak mencari nisbah. Okay. Alright. Kita pergi ke muka surat sebelah. Allah. Right. Kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa. Okay, kebarangkalian suatu peristiwa. Okay. Tengok ayat ni. Kalau kamu buka nanti bila-bila kejap lagi lepas kelas ke kamu buka, kamu scan, okay, kamu scan kod QR code ni. Okay, dia akan tunjukkan satu simulasi kebarangkalian mendapat gambar daripada eksperimen melambung duit shilling. Okey, sekejap. Kita cuba buka. Okey, awak tunggu sekejap ya. Nak cuba buka. Kalau sambil-sambil tu kamu baca dulu.
Siapa yang ada yang handphone dia boleh scan? Cuba saya scan. Oh. Okay, cikgu sharekan kita punya link QR code tu dekat dalam kita punya group. QR code tu kat dalam group. Cuba buka kalau boleh buka. Boleh buka tak? Boleh buka tak? Boleh buka. Boleh buka ke? Tak boleh, tak apalah. Kita terus kat sini je. Okay. Faham menunjukkan simulasi kebarangkalian mendapat gambar. Oh ya. Alia punya boleh buka. Kejut cikgu. Boleh Sorry. buka. Alia boleh buka? Alia share Alia? Alia boleh share tak? Cikgu stop Apa dia? present, Alia share. Alia boleh share? Tekan butang share. Kejap ya. Present tu. Cikgu stop. Kejap. Yang ni kan. Saya buka dapat yang Tu. Okay, cuba Alia Lepas tu? tekan eksperimen baru. Okay, mula. Sabar. Tekan dah eksperimen baru, lepas tu klik mula. Kenapa dia nampak. berkira? Wah. Tu nampak graf. Graf tergerak kan? So itu dah mendapatkan graf daripada eksperimen melambung duit shilling. Dia kata sebanyak 1,200 percubaan melambung duit shilling dilakukan. Daripada graf yang ditunjukkan, kebarangkalian eksperimen mendapat gambar daripada 1,200 percubaan menuju kepada satu nilai ialah 0.5. Kebarangkalian. So kat situ ada beberapa graf dan graf itu menunjukkan bentuk yang sama. Okay. Alright, thank you Alia. Okay, so sekarang Kejap. okay, cikgu buka balik file tadi. Okay. Tadi yang Alia tunjuk itu, yang graf-graf tu ialah graf. Dia nak tunjuk macam mana kebarangkalian. Dia macam tu kan.
dia tunjukkan bahawa contohnya macam sekali lambung, kepala dulu, kali kedua kepala lagi, kali ketiga kepala, lepas tu kali keempat gambar, lepas tu kali kelima kepala. So itu nak menunjukkan bahawa itu adalah salah satu cara bagaimana kebarangkalian boleh diterjemahkan, iaitu dalam bentuk graf. Okey, cikgu nak kamu tengok dekat jom kita cuba. Alah, ini nak lambung, kamu tak ada dadu kan? Tak apalah. Kita tengok dekat muka surat sebelah lah. Okey. Kita tengok 13.2. Tadi ialah kebarangkalian eksperimen. Tadi yang 13.1. 13.1. Kebarangkalian eksperimen. Maksudnya kita buat eksperimen dan kita dapatkan data-data tersebut. Data dapat daripada eksperimen. Itu maksudnya kebarangkalian eksperimen. Sekarang ini adalah kebarangkalian teori. Eksperimen tu praktikal, kita lakukan. Teori ini hanya melibatkan bila kita tahu formula. So kita tahulah kebarangkalian teori, macam mana kita nak kira kebarangkalian. Okay. Kita tengok pada 13.2.1, muka surat apa ni Aida? $280. 280, okey. So sebelum memulakan perlawanan bola sepak, okey, dari sini sebelum melakukan perlawanan bola sepak, pengadil biasanya akan melambung duit siling untuk menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan. Mengapakah pengadil menggunakan duit siling? Bukan dadu, bukan benda bauncuk lain. Kenapa? Kenapa dia tak guna dadu? Atau tak guna batu ke? Kenapa? Cuba bagi idea sikit kat cikgu. Kenapa Sebab dia ada dua bahagian. Betul, sebab dia ada dua permukaan, dan bila dua permukaan yang berlawan, sekali berlawan tu ada berapa pasukan? 2. Ya. So kalau katalah pasukan A dapat kepala, pasukan B dapat ekor. So itulah maksudnya kenapa pengadil itu menggunakan duit siling. Kalau dadu lain lah kan. Kalau sebagai contoh, kalau pasukan tu ada 4, ada 6, ada 6. So mungkinlah diguna dadu. Okay. So kita tengok ni rancangan minda ni. Okay. Ini tentang dadu. Okay, cikgu nak kamu tengok pada ayat dekat bawah ni. Apabila sebiji dadu adil dilambung. Okay, dadu dilambung. Nombor yang tertera boleh jadi 1, boleh jadi 2, 3, 4, 5 atau 6. Walaupun nombor yang sama tertera berulang kali, namun masih dalam julat 1 hingga 6. Kan, walaupun tak baling-baling mesti tak sama, ada 1 tak jadi 3 ataupun 4. Dia tak akan jadi 12, tak akan jadi 10. Itu maksud ayat kat sini. Maka senarai kesudahan bagi lambung dadu adil ialah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada nombor lain, tak ada nombor 7, nombor 9 tak ada. Okay. So ruang sampel bagi lambungan adil ialah so ini adalah cara untuk menulis sampel. Itu dia nak bagi tahulah. Maksudnya dalam ruang sampel itu nombor-nombor yang akan keluar ialah 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Dia tak ada nombor lain. Itu maksudnya ruang sampel. Faham tak? Sekarang ni cikgu nak cakap satu persatu je dulu. Boleh tak? Itu maksudnya set. Set ruang sampel. Set itu tak ada nombor lain. Hanya ada nombor 1 sampai nombor 6. Okey. Seterusnya tengok page sebelah. Okay, tengok kat sini. Gambar rajah pokok dapat membantu anda menerangkan perbezaan. Okay, so apa benda ni? Dia minta apa ni?
menulis kesudahan menggunakan gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok maksudnya daripada dahan dia ada batang-batang dia ada ranting-rantingnya. Itu pokok lah, daripada satu jadi beberapa cabang. Okey. So dekat sini dia kata bentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Kata 2 kotak label A dan B. Kan? Lepas tu ada 4 kepingkat. 4 tu ada nombor 2, 3, 5, 7. Mula-mula masukkan kad berlabel 2 ke dalam kotak A. Dalam kotak A hanya ada nombor 2 je. Kemudian masukkan kad berlabel 3, 5, 7 dalam kotak B. So dalam kotak B hanya ada nombor lain 3, 5, 7. Sebab nombor yang diminta tadi 3, 5 dan 2, 3, 5, 7. Okay, so dalam kotak B hanya 3, 5, 7. Lepas tu dia kata seorang murid mengambil sekeping kad daripada kotak A dan sekeping kad dari kotak B. Jadi cikgu nak tanya, daripada kotak A kita akan dapat nombor apa? Girls, daripada kotak A kita akan dapat nombor apa? Hello? Dengar tak? 2. Yes. Ya, dah. So daripada kotak A, tak kisahlah siapa yang ambil, dia akan dapat nombor 2. Cuma yang berbeza nanti pada kotak yang mana? B. Ya, B. Kan? So, jadi kotak B mungkin ahli satu dapat nombor 3, yang ni mungkin dapat nombor 3 juga, mungkin yang ni dapat 5, ini mungkin dapat 7, orang ni mungkin dapat 5, begitu. Okey, itu nak menunjukkan tentang kebarangkalian. Okay. So, gambar rajah pokok dapat membantu anda menerangkan perbezaan tersebut. Okay, right. So sekarang ni, kesudahan kita nampak tak ni? Nampak tak set sampel ni? Kalau tengok apabila anda mengambil kad secara rawak, anda mungkin mendapat pasangan seperti yang tertera pada gambar rajah pokok di atas. Ruang sampel bagi kesudahan aktiviti di atas ialah S. Dia boleh jadi 2, 3, 2, 5 ataupun 2, 7. Faham bila cikgu kata ruang sampel tu apa? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Kesudahan yang mungkin. So, mungkin 2 couple dengan 3, 2 couple dengan 5, 2 ataupun 2 couple dengan 7. Itu adalah kemungkinan yang berlaku. Itulah maksudnya kebarangkalian. Sebab kebarangkalian ni penting untuk dalam sains nanti pun kamu akan belajar juga fungsi kebarangkalian. So at least dekat sini kamu boleh tahu bahawa kebarangkalian yang boleh timbul. Contohlah, katalah kamu ada bag. Kamu ada bag kan, dalam bag tu ada beberapa hadiah yang kamu nak beri kepada kawan kan, dan hadiah-hadiah tersebut kamu dah bungkus, kawan tak tahu dan tak cuma kamu je yang tahu. Okey, katalah dalam bag tu ada 10 hadiah, kamu nak bagi kepada 10 kawan. Hadiah-hadiah tu berbeza antara satu sama lain. Ada 10 hadiah yang berbeza dan kamu akan beri secara rawak kepada kawan-kawan tu. So katalah kawan A kan, kawan yang pertama takkan sama dengan kawan yang kedua. Takkan sama. Kawan yang ketiga pun takkan dapat hadiah yang sama dengan kawan yang kedua. Sebab apa? Sebab tadi dalam beg kamu tu, kamu dah sediakan hadiah-hadiah kan? Hadiah-hadiah yang berbeza-beza. Cumanya
nanti dalam set kamu tu, kamu je yang tahu ada apa dalam tu. Mungkin ada keychain, mungkin ada toy, mungkin ada apa lagi. Ikutlah, ada buku. So ini yang cikgu maksudkan dengan set. Set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Okay? Takkan ada jawapan lain, takkan ada hadiah lain. Tiba-tiba kamu tak letak pun contohnya hadiah cicak. Kamu tak letak pun hadiah cicak tapi tiba-tiba kawan dapat cicak. Tu tak mungkin lah. Itu adalah kesudahan yang tidak mungkin yang kawan-kawan kamu dapat. So sekarang cikgu nak tanya, faham belum? Sedikit, at least tahu. Cikgu tak nak pergi laju-laju. Cikgu nak kamu faham dulu. Faham tak maksud dia kat sini? Set tu apa? Faham. Okay, alright, good, faham. Okay, kita pergi muka surat 282. Peristiwa bagi suatu eksperimen. Okay. Peristiwa tu apa? Peristiwa ialah kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Dah pening lah kan? Dah mula pening lah tu. Jangan pening lagi. Subset. Okay, subset tu ialah contohnya subset tu anak lah. Anak. Okay, anak bagi set. Okay. Kita tengok contoh. Bila tak tengok contoh, kita tak faham. Kita tengok contoh. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okey, kita tengok sini. Perkataan sempurna. Okay, cuba kira ada berapa huruf? Ada berapa huruf semua? 8. Yes, 8. Yes, good. So ada 8 huruf. So dalam ruang sampel, okay, biasa kita akan tulis sampel lah, set ya. Dalam ruang sampel tu mestilah ada huruf S, mestilah ada huruf I, mesti ada huruf M, E, U, R, N, A. Pandai. So mesti ada huruf-huruf ni. Takkanlah tiba-tiba ada Q, ada W, tak ada. Okay, sebab dalam dia nak huruf, dia nak perkataan sempurna. So sekarang berapakah bilangan unsur? Nampak tak? Cara penulisan kalau dia tanya bilangan unsur, cara kita tulis N kurungan S. S tu set dia. Okay, ada berapa semua? 8. Pandai. N tu biasa tak? Kalau dalam maths kan kita guna N tu untuk bilangan kan? Anu kan? So N itu ialah untuk bilangan. Okay, good. Pandai. So kita tengok muka surat 283. Okay. Contoh yang kedua. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana. Cikgu nak tanya, nombor perdana ni nombor apa? Pandai. Nombor yang tak boleh bahagi nombor lain kecuali satu dan dirinya sahaja. Okey. So senaraikan kesudahan yang mungkin. So kita senaraikan. So dalam ruang sampel tu S tu, okey, kita tengok. 20 tak boleh, boleh bahagi. 21 pun bukan, 22 pun bukan. 23, 23 ada tak boleh bahagi nombor lain? Tak boleh. Okey, 24 bukan, 25 bukan, 26 bukan, 27 bukan. Sampailah kita akan dapat seperti contoh ini 29, 31 dan 37. Nombor ni je.
Nombor lain bukan. Nombor lain semua bukan nombor perdana. Okay. So ini adalah ruang sampel. Kalau soalan tanya apakah ruang sampel je? Inilah ruangnya. Tak ada ruang lain dah. Tak boleh pergi lain dah. Ini je lah dia. Itu maksudnya ruang sampel set tu. Okay, ada berapa bilangan dalam set ni? Ada berapa dia? Ada berapa nombor? Yes. Pandai. Ada 4. So cikgu nak tanya, setakat sampai contoh nombor 2, faham ke tidak? Faham. Bagus. Okey. Kita pergi ke contoh yang ketiga. Okey, ya betul 4. Kita tengok contoh yang ketiga. Sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P. Okey, sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P. Manakala pemadam yang dijual berwarna, pemadam pula ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning. Palin ni 6 orang Palin ingin membeli sebatang pensel dan 1 pemadam daripada koperasi tersebut. Dia nak beli 1 pensel, 1 pemadam. Dengan menggunakan bantuan gambar rajah pokok, inilah cara kita nak lukis gambar rajah pokok. Bila cikgu kata lukis, tak mestinya lukis gambar pensel. Lukis tu contohnya kalau cikgu kata lukiskan gambar rajah pokok. So 1 ialah P untuk pensel. Okay, pensel tu boleh dikapalkan dengan sama ada nak kapal dengan warna merah, pemadam merah ke, pemadam hijau ke, pemadam biru ke, atau pemadam kuning. Senaraikan kesudahan yang mungkin. So senaraikan kesudahan mungkin. So maksudnya kita nak tahulah dalam set itu kapal-kapal yang mungkin wujud, kapal-kapal yang mungkin wujud kita buatlah macam ni. So dalam S itu, dalam set itu dia mesti tanda macam ni Okay. So kita buat kurungan. Sebab apa kita buat kurungan? Sebab dia nak pasangan kan. So sama ada P dengan M. Ataupun kita buat pasangan lain. Pasangan P dengan H. Okay. Ataupun kita buat pasangan lain. P dengan B. Kita buat pasangan satu lagi. P dengan pandai. P dengan K. So ada berapa pasangan kemungkinan dekat sini? 1, 2, pandai. Pandai. So ada dalam bilangan unsur tu ada 4. Senang ke susah? Senang. Okay, good. Alhamdulillah. Okay. Kita pergi ke contoh yang keempat. Dalam contoh keempat, dia kata sekeping kad telah dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi kad bernombor 1 sampai 9. Satu kotak tu, dia kata dalam satu kotak, ni kotak, cikgu lukis gambar kotak. Okay, ada nombor 1 sampai nombor 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Kita tengok nombor 1. Kita bila kita tarik kad tu akan mendapat nombor yang lebih daripada 5. Mungkin berlaku ke tidak mungkin berlaku? Mungkin berlaku sebabnya sama ada nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 itu ada nombor yang lebih besar daripada 5. Okey. Kemudian nombor 2, nombor 2 digit. Mungkin berlaku ke tak mungkin berlaku? Mungkin. Okeylah, yang ada semua nombor besar kan. Lepas tu faktor bagi 15. Mungkin tak kita akan dapat faktor bagi 15. Maksudnya ingat tak bila kita belajar faktor dulu maksudnya faktor ni maksudnya kalau katalah 3. Kita boleh dapat 5, kita boleh dapat 5, 1 begitu. So kita mungkin ada dapat nombor 3 tak dengan nombor 5. Boleh dapat tak? Boleh. So itu adalah mungkin berlaku. So dekat sini kamu dah tahu dah macam mana. Yang pertama tadi macam mana nak tulis set. Yang kedua macam mana nak tulis ataupun cari bilangan sampel. Yang ketiga sekarang ni bagaimana kita nak tentukan dia mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Lepas tu yang kelima kamu dah tahu macam mana nak buat gambar rajah pokok. Bagus. Okay. Alright.
Now, seterusnya. Kita tengok contoh yang kelima. Dalam satu acara sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis huruf kasut. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih huruf konsonan. So, sekarang ni huruf konsonan tu huruf apa? Huruf vokal huruf apa? Okay. Vokal ialah A, E, I, O. A, E, I, O, U. Okay, pandai. So, selain daripada tu ialah huruf konsonan. Okay, bagus. So, sekarang ni bila dalam perkataan kasut ada huruf K, ada huruf S, ada T. Manakala huruf vokal ialah A dan U. Faham ya dekat sini? Senang je kan? Contoh 5 senang saja. Okay. Tengok contoh 6. Faham tak agak-agak tengok contoh 6? Dia nak kamu baca. Siapa yang boleh baca? Siapa boleh baca? Tolong baca seorang. Siapa boleh baca? Saya. Okey, saya. Cikgu tak dengar ataupun siapa. Cikgu tak nampak. Cikgu nampak ni je. Cikgu tak tahu siapa saya tu siapa. Saya Farisha. Oh, Farisha. Okey, Farisha. Tolong baca Farisha. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Balang B mengandungi kad berlabel huruf I, K, A dan N. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. Nyaikan unsur dalam ruang sampel. Okay. So dalam A mesti ada apa tadi? Dalam A mesti ada huruf apa? Dalam A ada I je. Nampak tak? Dalam A ada I saja. Dalam B ada apa tadi? I, K, A, N. Ada I, K dan N. Ada ikan. So dia kata senaraikan unsur dalam ruang sampel. Maksudnya dah tahu dah lah kan? Ada apa dalam tu? Ada. Ada pasangan dia, ada. Kita kena buat bracket kecil lah sebab dia nak berpasangan kan. So ada I ataupun IK. Ada IK ataupun IA ataupun IN. Pandai, IN. Kan? So itu dah menunjukkan bahawa inilah set-set yang mungkin keluar, yang mungkin kamu dapat. Lepas tu soalan minta apa ni? Soalan dia kata apa? Yang kedua. B je soalan, cuba baca. Senaraikan unsur dalam ruang sampel pasangan huruf yang sama. Kurang-kurangnya satu huruf konsonan. Apa dia? Pasangan huruf yang sama. N. Oh, pasangan huruf yang sama. Okey. Kalau pasangan huruf yang sama, inilah kan. I. Kalau satu huruf konsonan, sebab huruf konsonan K dengan N kan. So IK ataupun IN. Pandai. Okey. Alright. Now, kita tengok 13.2.2. Okay. Dalam 13.2.2 kamu boleh bina model kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, dan seterusnya kita boleh membuat perkaitan kebarangkalian. So kebarangkalian suatu peristiwa, contoh dia, lambungan sebiji dadu mempunyai 6 kesudahan yang mungkin. 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. So diandaikan semua nombor mendapat kebarangkalian sama rata. Kita andaikan sekali baling dapat 1. Sekali baling dapat 2. Sekali baling dapat 3 macam tu. Okey. Pertimbangkan peristiwa berikut. Kebarangkalian untuk mendapat nombor 4. Okey. Kita tengok. Okey, cuba tengok. Cuba tengok penyelesaian dia punya kesudahan dia macam mana. Sebab dia kata kebarangkalian untuk mendapat nombor 4. So,
Dari 4 ini daripada nombor 4 daripada berapa bilangan nombor? 6. 6. So 4 ini adalah salah satu nombor sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor. Dan nombor 4 adalah salah satunya. 1 daripada 6. Itu nak menunjukkan bahawa kebarangkalian untuk mendapat nombor 4, kita punya peratus kebarangkalian. Kalau kita dah cari peratus, 1/6 darab dengan 100. So kat situ kita boleh dapat peratus kebarangkalian. Jadi pecahan kebarangkalian yang kita boleh dapat, kemungkinan kita dapat untuk nombor 4 ialah 1 daripada 6. Okey. Nombor 2. Kejadian mendapat nombor ganjil ialah 3 kali, iaitu nombor 135. Sebab kan ada nombor ganjil ini dan ini. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi satu lambungan ialah 3 kali. Dia kata, contoh dia katalah kalau kebarangkaliannya 3 kali tu mungkin daripada 3 kali mungkin kita akan dapat nombor 1, kita mungkin akan dapat nombor 3, kita mungkin akan dapat 5. Itu maksudnya. So 3 kali daripada 6 kali tu kita mungkin akan dapat nombor ganjil. So 3/6 kita kecilkan, kan, kita dapat 1/2. Okey. Jadi cikgu nak kamu ingat, okey, ini adalah bagaimana cara secara formulanya kita nak mendapatkan kebarangkalian peristiwa, iaitu P itu mewakili kita punya possibility, A ialah P itu possibility ialah kebarangkalian bagi A, bagi apa-apa satu peristiwa lah. Contohnya kalau kita kata kebarangkalian mendapat ikan, so P dapat ikan, contoh. So inilah apa-apa peristiwa. Okay. So P untuk possibility. Possibility itu maksudnya kebarangkalian. Jadi apakah formulanya? Bilangan peristiwa, macam ni ada berapa kali dia punya, kita boleh dapat kan, bilangan peristiwa bahagi dengan bilangan S. S tu tadi set, satu sampel ada berapa. Okay. Contohnya 1 sampai 6 ada 6 nombor. So per 6 lah. Itu maksudnya S. S lah dia punya total number, dia punya summarize dia. Okay. Set dia. Okay. Jadual di sebelah menunjukkan hasil tambah 2 biji dadu secara adil, kan. Dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada jadual ini, hasil tambah 2 biji dadu yang bernilai 5 muncul sebanyak 4 kali. Okay. 4 tambah 1 dapat 5. 3 tambah 2 dapat 5. 2 tambah 3 dapat 5. 1 tambah 4 dapat 5. 5 tak ada kosong kan, sebab dadu ada 6 permukaan je. So sekarang dia kata maka kebarangkalian memperoleh hasil tambah 2 biji dadu yang bernilai 5 dalam jadual ialah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. So ada 4. NA dia adalah 4. Bahagi ada berapa total. Macam mana kita nak tahu total? Kita kira lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, semua ada 36. So kat sini ada semuanya ada 36 nombor. Okay, 36 pasangan. Okay, bukan pasangan, sorry. 36 hasil tambah. 36 hasil tambah. So daripada 36 itu nombor 5 muncul sebanyak 4 kali. So 4/36, maka kita dapat, kalau kita kecilkan, dapatlah 1/9. Setakat ini untuk contoh yang ini, cikgu nak tanya, faham ataupun tidak? Faham.
Faham ya? Okey, alhamdulillah, bagus. Bagus, I love you lah kalau faham. Okey. Seterusnya. Okey, kita inilah tadi menentukan kebarangkalian. Ni kan kamu dah ingat dah tadi? Apa dah formula dia tadi? Fatin ada dalam ni. Fatin, apa formula kita? Fatin ada ke dalam ni Kalau Fatin ada. Oh, hari ni Fatin tak ada. Ada. Ada? Oh, ada. Fatin. Apa formula kita Fatin tadi? Apa formula untuk mendapatkan kebarangkalian? Fatin. Tidur ke? Lili lah. Lili. Mana Lili? Alamak. Lah, Lili ni keluar pula. Farah. Farah, apa formula kebarangkalian kita, Farah? Apa formula kebarangkalian kita tadi? Ya, cikgu dah. P darab A bersamaan N darab A bahagi N darab X. Anakku, bukannya darab. Okey? Kurungan ini bukan menandakan darab. Ini nak menunjukkan bahawa kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa. A itu ialah peristiwa. Okey? Contoh, kalau cikgu kata peristiwa untuk mendapat daripada sebakul buah, peristiwa untuk mendapat buah limau. Bukanlah P darab limau, bukan. Macam ni, N tu ialah bilangan. Ini ialah bilangan. A tadi, A limau lah. Kita nak cari buah limau. Daripada bilangan buah dalam bakul. Faham tak? Ini bukan darab ya, Farah? Farah. Okay. Okay, alright. Kita tengok contoh 7. Barulah kita faham kot. Nanti harap Farah faham lah lepas contoh 7. Sekejap, nak tukar colour lah. Kita tukar colour. Cepat, pilih nak colour apa? Hijau. Hijau. Okay, kita ambil hijau. Hijau pekat. Okay, hijau pekat. Okay. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Dia kata dalam satu kotak tu, okay, maksud ayat dekat sini ialah dalam satu kotak tu ada apel. Okay. Dan dalam apel dalam tu ada 25 apel hijau, 35 apel merah. So ada berapa total apple? Total apple berapa? 60. Ya. 60. Okay. Betul. Okey, sebab total, jadi total apple ialah 25 tambah 35. So ada 60. 60 biji apple. Okey. So sekarang dia tanya, hitung kebarangkalian apple berwarna hijau diambil. Right. So total bilangan apple hijau. Jadi kat sini ni yang cikgu cakap tadi, peristiwanya ialah untuk mendapatkan kebarangkalian bagi apple hijau. Itu cara kita tulis. Sama dengan bilangan apple hijau ada berapa tadi? 25. Pandai, ada 25. Total apple ada berapa? 60. 60. Jadi berapakah kebarangkalian? Kita kecil-kecilkan. Berapakah kebarangkalian untuk kita mendapat apple hijau? 5/12. Pandai. 5/12. Faham ya? Sekarang ni cikgu nak kamu faham dulu cara nak menulis. Okey. So, kejap. Cikgu nak tengok. Boleh ke cikgu teruskan dulu? Ke dah terlalu padat dah? Boleh kot. Tak tahu.
Gini. Kamu buat dulu. Tak apalah. Kita sebenarnya kelas kita tinggal 1 kali je lagi minggu depan. Tapi it's okay lah kan. Tak apa. Nanti kalau macam ada hari weekend, kalau kamu free, kita buatlah kelas sekali lagi, boleh? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. So untuk hari ni, cikgu nak, ada orang nak masuk. Cikgu dengan keting. Tak ada pula. Okay. So, untuk hari ni, cikgu nak kamu tolong buat, jom cuba, seseorang tolong catatkan supaya nanti cikgu lupa lagi nak bagi tahu dekat grup. Okay. Jom cuba 13.2 nombor 1. Okay. Nombor 2 dan nombor 3. 1, 2, 3. Jom cuba kamu nak, kalau tengok pada soalan dia nampak panjang kan? Sebenarnya senang je. Okay. Cikgu bagi masa sekarang ni 11 dalam 11.10. Tak apa, kita boleh offline, kamu boleh terus buat. Sebelum tu siapa yang dekat sini yang tak ada buku teks? Siapa kat sini yang tak ada buku teks? Kalau tak ada, cikgu nak screenshot. Saya. Sekejap, cikgu print screenshot. Print screen, cikgu post dekat, dekat WhatsApp Boleh? Boleh. Okay. Cikgu, alamak Fadia. Kenapa? Fadia kata dia tak boleh masuk, sianya Fadia. Fadia, cikgu rasa Fadia punya setting dekat internet. Astaghfirullahaladzim, cikgu cakap kat sini buat Cikgu, apa? Fadia punya wifi dia tak betul. Oh, wifi dia tak betul. Okey, tak apalah. Cikgu dah video, cikgu dah record. Cikgu harap nanti cikgu boleh masukkan dekat dalam grup. Okey, cikgu nak screenshot sekejap. Tadi Fadia bukan ada ke tadi sekejap? Dia masuk sekejap. Lepas tu keluar. Oh, sianya. Lily pun ada masalah internet. Itulah tadi dia ada kan? Tak apalah. Thank you Aina. Aina dah tuliskan. Okey. Jom cuba 13.1 nombor 1, 2, 3. Siapa yang tak ada buku teks, cikgu dah tampal dekat dalam grup. Okey. So sekarang ni pukul 11.10. Ambillah masa buat ni sementara nak tunggu. Lepas ni subjek apa? Jepun. Okey. So lepas ni, hai. Watashi habis kelas Okey. So dah habis kelas. Nanti ada apa-apa tanya cikgu. Okey. Boleh? Boleh. Alright. So nanti so nak tulis kat mana? Latihan buku latihan ada? Ada. Okey, bagus. Tulis dalam buku. Kemudian macam biasalah. Cikgu akan buka dekat classmates tu. Cikgu akan buka satu folder. Kamu up dekat situ Kamu kamu turn in dekat situ Okey. Cikgu bagi tempo sehingga petang ni pukul 5. Boleh? Boleh. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye-bye. Bye.